Okey, kita akan masuk ke multiple time frame monitoring. Okey, multiple time frame monitoring kita dah tunjuk tadi macam mana cara kita nak setkan kepada 3 chart serentak. Time frame 15 minit, 1 jam, 4 jam ataupun sini 5 minit, sini 15 minit, sini 1 jam, terpulang pada kita. Tapi yang mustahaknya kita boleh buka beberapa time frame serentak. Contohnya 15 minit, 1 jam dan 4 jam. Okey, apa yang kita nak buat bila kita sebut tentang multiple time frame monitoring ni tadi? Sebab ada banyak yang bertanya, dia tak faham sebab dekat H4 tunjuk. Contohnya sekarang, ni berbalik kepada cara kita nak tengok trend yang kita bincangkan tadi. Kita refer candle berada di atas MA 50. Mid BB berada atas MA 50. Empat MA ni juga berada di atas MA 50. Serta candle juga berada di atas MA 50. So yang ni clear cut, ini adalah uptrend di time frame H4. Dan kita tengok dengan kaedah yang sama di time frame H1 juga memberitahu benda yang sama. Ini adalah uptrend. Di time frame 15 minit juga sama. Semua menunjukkan keadaan uptrend. Bagaimana kalau kita ubah ni kepada daily? Kalau kita ubah kepada daily, dia tidak begitu jelas sebab ada contradiction dekat sini. 4MA masih lagi belum betul-betul berada di atas mid BB dan MA 50. Dan kita nampak mid BB masih berada di bawah MA 50. So, bergantung kepada jenis trader kita. Kalau kita seorang day trader, H4 bagi tahu uptrend, H1 pun uptrend, 15 minit pun uptrend. So, kita boleh trade. Kita masih boleh trade. Kita akan cari peluang di 15 minit ataupun di time frame yang lebih kecil di 5 minit, peluang-peluang untuk entry. Macam mana nak entry? Kita dah belajar tadi 3 setup, ada extreme, ada MHV, ada re-entry. Entry yang bernama re-entry. Okey. Tapi semuanya kena cari extreme buy, kena cari MHV buy, kena cari re-entry buy. Sebab trendnya masih uptrend, kuat uptrend. Jadi di time frame kecil, contoh kita buka di time frame yang besar, time frame yang kecil ni, tengok hari ni ya. Hari ni punya keadaan. Ini adalah pergerakan market pada hari ini. Kita cari ada tak peluang-peluang extreme buy, MHV buy ataupun re-entry buy di time frame 5 minit ni. Kalau cepat sangat kita tengok 15 minit. Tengok 15 minit pun okey. Ada entry-entry di 15 minit. Kita hanya akan cari peluang buy, sama ada extreme buy, MHV buy ataupun re-entry buy. Satu kita dah nampak. Apa ni? Ini adalah extreme buy. Candle yang MA5 close di luar BB. MA5 close di luar BB. Ini adalah extreme buy. Terus meloncat membuat satu lonjakan langsung close di luar top BB menjadi candle momentum untuk naik. Sedangkan dekat sini asalnya sideway. Di time frame 15 minit ni asalnya sideway, tiba-tiba dia melonjak ke atas close di luar BB, top BB menjadi candle momentum. Seperti yang kita explain sebentar tadi, bila ada momentum akan ada re-entry. Kalau kita tak nampak dekat 15 minit, kita mungkin boleh nampak dekat 15 minit. Ini adalah tempat yang berlakunya lonjakan ni tadi. Di 15 minit, di dalam kotak biru ni tak nampak ada re-entry. Apa kata dekat 5 minit? Ada re-entry dekat 5 minit. Dekat 5 minit, ini adalah re-entry. Walaupun dia menjadi candle arah yang valid. Sebab dia close di bawah MA510 low. Tetapi seperti yang saya explain tadi, ada kalanya dia menjadi CSA tetapi mid BB menjadi penghalang. So ini adalah re-entry juga. Dekat 15 minit kita mungkin nampak jelas re-entry tu bila dia sampai ke sini. Ini adalah kita punya re-entry. Kalau kita tak nak tunggu dekat 5 minit cepat sangat, kita kata kita tak apalah, kita tunggu dekat 15 minit. So dekat 15 minit kita ada satu peluang dekat sini, re-entry. Ini adalah satu peluang re-entry. Kita ada lagi satu peluang re-entry dekat sini. Dia bagi lagi dekat sini.
Kemudian dia bagi lagi dekat sini. Sini dia bagi lagi. Sini dia bagi lagi. Kita ada berapa kali kita dapat position? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali peluang re-entry. Sedangkan ekstrim ada satu aja. MHB tak ada pun. So, sebab tu saya cakap re-entry ni sangat menjadi kegemaran saya. Sebab dia beri banyak peluang untuk entry. Okey. Jadi kita katakanlah kita start masuk dari sini. Sinilah kita punya start entry. Sini sampai sini ada 15 pip. Lepas tu kita masuk lagi, total kita masuk sampai sekarang, kita belum keluar, ada 130 pip. Dan ini kalau hanya satu position saja kita masuk, ada 130 pip. Sini kita ada masuk, sini kita ada masuk, sini kita ada masuk, sini kita boleh masuk lagi, sini kita boleh masuk lagi. So berapa ratus pip sebenarnya kita dapat? Bukan 130 pip, mungkin 400-500 pip kita boleh dapat. Okey, dan kita faham tadi daripada penjelasan explanation saya berkenaan dengan MA5 dan MA10. Konsep MA5 dan MA10, selagi dia condong ke atas, tegak ke atas, tidak ada candle yang berjaya break MA5 10 low. Tidak ada candle break MA5 10. Ada tak daripada bawah ni? Sini lain cerita, start kita masuk. Ada tak candle yang close di bawah MA5 10 low yang memberitahu bahawa price nak turun? Tidak ada. Tak ada satu candle pun yang berjaya break MA5 10 low. So, selagi tidak ada candle close di bawah MA5 10 low, perlu tak kita close entry buy kita yang daripada bawah ni tadi ni? Perlu tak kita close? Tak perlu close. Tunggu dia buat candle melepasi MA5 10 low. Dia buat candle arah sell, baru kita close. Itu pun kita boleh tunggu lagi. Bila ada candle arah sell, dia hanya macam kereta yang nak masuk ke simpang kiri ataupun simpang kanan. 200 meter ataupun 50 meter daripada simpang, dia bagi signal. Dia bagi signal awal. Confirmation bila dia start belok ke kiri ataupun dia start belok ke kanan, baru confirm dia nak masuk. Tapi bila dia bagi signal tu, belum confirm lagi. Jadi kalau pun dia bagi candle arah sell, kalau kita berani, jangan close dulu. Sebab bila ada arah, ada retest. Jadi makna ada arah, dia akan naik balik, test balik MA5 high. Baru kita close kita punya position buy ni tadi. Nampak? Faham? Okay. Jadi multiple time frame punya monitoring, kita tengok time frame yang lebih besar dulu. Kita tengok di time frame yang besar. Macam ni mudahlah bang cakap, ini semua, ini pun uptrend, ni pun uptrend, ni pun uptrend. Jadi senang lah. Kita cari yang senang lah. Kita ada berapa ratus pair kat sini, ada berapa banyak pair sini. Kalau susah sangat, kadang-kadang kita buka, ini uptrend, ini downtrend, ini uptrend, mana satu nak ikut? Paling senang cari pair lain. Itu jawapan paling senang. Cari pair lain yang tiga-tiga ni sama. Itu yang paling selamat. Daripada kita tak tentu hala, kita fikir mana satu nak masuk, mana nak masuk buy ke nak masuk sell, pening-pening kepala. Baik kita cari pair yang ada gabungan yang sama seperti ini. Ini very good. Ini uptrend clear, ini uptrend clear, ini uptrend clear. So takkan dekat 15 minit ataupun time frame kecil ni kita nak cari entry sell. Kita nak cari pasal. So kita dah nampak ni jelas. Ini mencari ketinggian yang baru, mencari arah, membuat momentum untuk naik lagi. Semua close di luar BB, MA5 10 tegak ke atas, baik di H4 baik di H1. So dekat 15 minit atau dekat 5 minit, kita tunggu sahaja peluang-peluang untuk masuk buy. Kita hanya akan tunggu extreme buy, MHV buy ataupun re-entry buy. Bila berkeadaan macam ni, selalunya kita hanya akan jumpa re-entry buy. Kita akan jumpa lambakan re-entry buy. Kita akan jumpa lambakan re-entry buy. So sebab tu saya cakap, tak perlulah nak kejarkan tameng ke pucuk ataupun ke akar. Cukup sekadar kita tunggu re-entry ni tadi. Cukup makan dah. Ya, boleh cukup makan. Okey. Salah satu cara. Jadi jawapan saya, kalau ada yang bertanya, kalau ini uptrend, ini downtrend, ini uptrend, kita nak buat macam mana? Yang paling senang, tukar pair lain.
Cari pair yang ada sama uptrend, uptrend, uptrend. Itu jawapan yang paling mudah lah. Tapi kalau kita tak reti nak trade pair-pair lain, kita hanya tahu trade pair tu aja, jawapan yang paling senang, tunggu bagi sama lah. Sebab kita nak masuk dengan keadaan yang SOP, follow SOP. Kita nak follow SOP. So SOP yang paling mudah untuk kita dapatkan keuntungan adalah memastikan time frame ni semua sama arah. Kalau katalah tadi kita pergi sampai daily ni adalah tanda-tanda dia, kalau dia close kat luar dia membuat momentum, tapi SOP dia tak cukup untuk mengatakan dia nak naik. Belum confirm. Tapi H4 confirm. Ini chart untuk 15 minit. Tapi H4 nya confirm. Confirm nak naik. H1 pun confirm. 15 minit pun confirm. Kalau kita tengok 5 minit, 5 minit pun confirm. 1 minit pun cakap benda yang sama. Semua duduk kat atas. Okay? Jadi kita cari peluang-peluang yang sama seia dengan time frame yang lebih besar daripada dia. Kalau kita nak kerja senang, kalau kita nampak ada kecelaruan, sini uptrend, sini uptrend, sini downtrend, senang, itu masih senang lagi. Sebab dua time frame yang besar ni tadi menunjukkan arah yang sama. So yang ini kita biar je, dia downtrend biar dia turun. Dia pasti akan buat balik extreme buy, dia akan buat MHV buy, dan dia akan bagi re-entry buy. Sebab ni time frame kecil, jadi pergerakan dia kena habiskan kerja dia cepat. Tapi kalau time frame besar ni, dia nak habiskan satu batang candle ni ambil masa sejam, lambat sikit. Tapi kalau yang H4 ni tadi kena 4 jam baru habis satu batang candle ni. Tapi 15 minit, hanya 15 minit untuk habiskan masa siap satu candle. Jadi dia mungkin turun sekarang, tapi bila sampai ke tempat-tempat tertentu dia akan mula naik balik. Jadi mudah kalau di time frame besar, katalah H4, contoh H4 uptrend, H1 uptrend, tapi 15 minit, 5 minit downtrend. Tak apa, tunggu 15 minit ni tadi ikut sama jadi uptrend. Habis cerita. Yang menjadi masalahnya adalah bila yang ini contoh uptrend, tapi yang ni tunjuk downtrend. Yang tu yang pening. Yang orang pening pada, ni tunjuk downtrend, ni uptrend. Ini kita nak masuk macam mana? Kalau kita tak ada pair lain lagi lah dalam dunia ni yang kita boleh trade, hanya pair ni lah satu-satunya je yang kita boleh trade, nak trade. Okey lah, H4, H1, tapi dengan syarat kita tak boleh hold lama-lama lah, sebab time frame ni semua H1. Paling-paling pun kita boleh day trade saja. 15 minit ni kalau dia ikut yang ni, kita boleh trade. Katalah 15 minit pun tunjuk downtrend, so kita boleh trade ikut yang ni. Katalah entry kita adalah di 15 minit ataupun di 5 minit, follow time frame yang terdekat dengan dia. Time frame yang terdekat dengan dia menunjukkan downtrend, kita ikut cari setup untuk sell di 5 minit ataupun di 15 minit, sehinggalah H1 ni tadi memberi signal untuk naik. So dekat sini kita dah tak boleh masuk sell lagi, sebab yang ni akan follow yang ni. Lambat laun yang H1 akan habis dia punya kerja, dia akan ikut H4 punya trend. So pada masa tu di 15 minit ataupun di time yang lebih kecil, kena stop selling, start cari peluang-peluang buy, sebab di H1 dah mula follow. Tapi kalau sekiranya yang ini dengan yang ini tak sama, time frame yang besar mengatakan naik, time frame yang lebih kecil daripada dia, sebawah daripada dia, setakuk daripada dia kata turun, yang bawah daripada yang ini ikut yang ini. H1 kata downtrend, H4 kata uptrend. So kita nak trade, entry kita adalah di time frame yang lebih kecil. Time frame yang lebih kecil ni ikut time frame yang terdekat. H1 ni lebih dekat dengan 15 minit. So 15 minit ni akan prone to follow the time frame yang next to dia, next kepada dia, yang bersebelahan dengan dia, 30 minit ataupun 1 jam, lebih dekat dengan 15 minit. 4 jam ni jauh lagi daripada 15 minit. So dia akan ikut dulu yang 1 jam. So kita tunggu setup entry sell ataupun MHV sell ataupun re-entry sell di time frame yang lebih kecil, sebab H1 pada masa tu adalah dalam keadaan sell. Sehinggalah H1 ni tadi memberi tanda-tanda untuk naik. Maksudnya ada extreme, ada MHV buy, extreme buy, MHV buy, jadi candle arah buy. Then
Semua position kalau kita ada sell, kita kena closekan dan tunggu sehingga confirmation H1 ni tadi untuk naik. Sebab biasanya dia akan mula ikut H4 punya trend. Okay, got it? Dapat? Itu biasanya yang orang tanya pada saya bila berkeadaan macam tu. Sebab kita akan refer kepada time frame yang lebih besar dulu untuk tengok trend. Okay, kalau kita seorang scalper, memadai kalau kita ada H1 30 minit, 15 minit, 5 minit, sama keadaan dia, dan kita follow H1 punya trend. Tak salah kalau kita nak tengok H4. Kalau H1 dengan H4 ni sama, lagi cantik. Seperti sekarang, H1 dengan H4 sama keadaan dia. So kita nak scalping dekat 5 minit, nak scalping dekat 1 minit, tunggu dia datang signal buy saja, masuklah. Sebab dekat H1, dekat H4 semua bagi tahu nak naik. Dekat time frame kecil ni kita cari peluang-peluang untuk buy saja. Ini memang cantik sebab dia sama. Dua-dua ni sama. Lagi cantik kalau di daily pun bagi benda yang sama. Kalau ni start close ke atas, dah jadi momentum, makna di daily pun memberitahu keadaan yang sama. Ni dah ada MHV. MHV dah ada. MHV TP asal dia TP1. TP yang mula-mula adalah dekat top BB. Kalau dia lepas daripada top BB, beban jadi candle momentum, bermaksud akan ada kenaikan lagi. Tetapi kita harus ingat, bila ada momentum akan ada re-entry. Re-entry bermaksud dia akan mencari MA5 10 low. Jadi kalau daily jadi momentum, ada kemungkinan dia akan retrace dulu sebelum disambung kenaikan. Kemungkinan macam tu. Okey, dan yang kita nak lihat juga, yang kita nak tengok juga, ni BB ya, bentuk BB tu sendiri. Seperti yang saya mention tadi, ini duduk tegak. Masih tegak, keras. Tegak dia, keras. Tak ada rupa-rupa tanda bengkok. Tak ada. Straight. Ni pun straight. Ini pun straight. Maksudnya kekuatan untuk naik tu sangat kuat. Dia nak turun, ni kena bengkok. Ini kena bengkok. Ini kena bengkok. Jadi kalau kita nampak BB tu tegak aja macam ni, macam telunjuk kita ketika tengah tahiyat akhir tu, itu maknanya dia kuat nak naik atas ataupun kuat nak turun bawah. Bergantung dekat mana kedudukan candle tu. Kalau candle tu berada dekat bawah, berkeadaan macam ni, kuat nak turun. Kalau dekat atas, kuat nak naik atas. Kita tengok H4 pun sama, H1 pun sama, dekat 15 minit pun sama. Jadi jangan cek pasal untuk masuk sell, kecuali ada signal sell yang betul-betul kukuh. Tapi sekarang ni kita nampak semua trend kuat nak naik. So kenapa kita nak cek pasal pergi cari sell? Lebih baik kita tunggu dia turun bawah, bagi re-entry buy. Seperti ni, ada ekstrim. Ya, memang ekstrim, signal ekstrim. BB mendatar pula. BB mendatar, ada ekstrim. Boleh nak masuk. Boleh nak masuk. Tapi saya tak masuk. Saya akan tunggu re-entry dekat sini. Sebab saya tahu bila ada ekstrim, selalunya dia TP dia dekat mid BB ataupun dekat MA5. Sampai ke MA5 tak break. So ini adalah re-entry. So baik saya tunggu dekat sini, lebih selamat. Kalau sekiranya dia tak turun, dia turun sikit turun naik, apa nak jadi? Tak pasal-pasal kita kena cut loss. Tapi lebih baik kita tunggu buy kat sini. Senang-senang dah ada 45 pip sampai ke atas. Kalau sekarang pun kalau kita tak keluar lagi, ada 34 pip daripada kita entry dekat sini. So itu kelebihan kalau kita entry mengikut trend di time frame yang lebih besar. Okay, kalau kita tak faham macam nak tengok trend, refer balik slide yang sebelum ni. Tadi saya ada explain berkenaan cara macam mana nak tengok trend menggunakan indikator-indikator yang ada dalam BBMA ni tadi. Dan kemudian untuk multiple monitoring ni tadi, multiple time frame monitoring, kita buka time frame yang lebih besar dulu. Ya, bergantung kepada jenis trader kita. Kita ni trader cap apa? Cap scalping ke? Cap day trading ke? Kita adalah seorang swinger ke ataupun position trader ke? So kita punya time frame yang kita buka ni tadi bergantung kepada jenis trader. Kalau macam saya lebih kepada day trader dan scalping. So saya hanya selalu buka H4, H1 15 minit, 5 minit dan yang ke bawah. Kadang-kadang saya buka juga daily. Tapi kalau saya nak swing, saya mungkin kena tukar ni kepada daily. Dan kadang-kadang saya mungkin kena buka weekly juga. Saya nak tengok keadaan di weekly. Okay, begitulah keadaan dia. Okay, saya harap clear yang tu. Kita stop sementara. Okay, sebelum kita sambung dengan macam mana kita nak letak stop loss, macam mana kita nak letak TP. Okay.